Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, saya nak mulakan untuk pagi ini sebab saya nampak memanglah soalan ni tak pernah berhenti. Kedua, dan kadang-kadang ada yang berpegang kepada wajib sehingga menjatuhkan hukum ke atas orang lain. Sama macam tadi, saya tak marah sebenarnya. Cuma saya nak beri penjelasan kali ini dengan lebih detail dengan merujuk apa yang ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, Jabatan Mufti ketika beliau bertugas di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, tadi ada komen di sini, Ustazah, kenapa Ustazah tak pakai niqab? Kenapa Ustazah tak pakai fudah? Kenapa Ustazah tak tutup muka? Saya juga pernah membaca penulisan orang yang ditujukan kepada saya. Soalannya, saya ini membawa fitnah. Saya menjadi penyubur kepada fitnah akhir zaman. Mengajar secara online, memperlihatkan wajah. Kemudian saya kadang ceramah di hadapan khalayak lelaki. Lagi-lagi kalau saya pergi di majlis di lapangan. Subhanallah, kalau kuliah duha tu kadang lelaki pun ada hadir. Kalau ceramah di institusi, di agensi kerajaan, lagilah. Kalau agensi kerajaan, staf lelaki, staf perempuan. Okey. Jadi pelbagai lagi penilaian, perkataan yang disebutkan. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya cuma nak sentuh satu. Tapi kalau kita kupas tentang peranan wanita di zaman Nabi, kita akan dapati banyak hadis Nabi berkaitan dengan wanita yang Nabi bertemu di tengah jalan. Di pasar, wanita ada berniaga di pasar. Bukan orang jauh ya yang berniaga dan menjual di pasar. Ketika ini Nabi sudah berpindah di Madinah dan ketika ini syariat Islam sudah pun turun. Antara yang pergi berniaga siap jinjing bahan niaga, tanaman, iaitu Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Ini kakak Nabi SAW. Dia juga pejuang agama Allah dan dikatakan waliullah, orang yang dekat dengan Allah, para wali Allah. Dan banyak lagi sejarah agung tentang Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Subhanallah. Kemudian ada sahabat wanita yang berada dalam pangan perang, yang menjadi ketua bagi doktor lah kita kata, perawat ketika itu yang membantu. Ada wanita yang berada di lapangan peternakan, pendidikan, sosial, dalam bidang pertanian. Subhanallah. Di zaman Rasulullah, peranan wanita berada di dalam masyarakat sudah pun subur, sudah pun wujud, sudah pun ada. Dan tidak dibataskan selagi mana tidak melanggar syariat. Begitu juga dengan situasi wanita mengajar. Subhanallah. Baik, sekarang kita dapati, kalaulah kita kata tidak boleh mengajar di hadapan lelaki sekian, bagaimana kedudukan guru-guru di sekolah? Di hadapan pelajar lelaki, bagaimana pensyarah di universiti? Pensyarah wanita yang mengajar dalam bilik secara terbuka dan sebagainya juga ada di kalangan pelajar lelaki dan sebagainya. Jadi subhanallah, apabila kita mendapat sesuatu ilmu ataupun satu pandangan, ataupun kita hadir dalam satu majlis, kita mendengar seorang guru berkata sedemikian, apa yang guru katakan itu benar, tetapi jangan menolak apa guru lain katakan. Bila kita berpegang pada satu pendapat, kita kena luaskan lagi pengajian kita. Luaskan lagi. Sebab apa? Semua pendapat A benar, B benar, C benar, D pun benar. Contoh, saya belajar dalam bidang syariah. Saya belajar sampai Al-Azhar Mesir. Bukan nak dibanggakan, cuma nak bagi tahu, bila kita belajar fiqh, kami tidak pernah belajar satu mazhab. Tidak pernah. Kalau siapa yang belajar syariah, belajarlah di peringkat mana satu hukum, contohlah perihal hukum memakai niqab. Pandangan mazhab Syafi'i apa? Dalam mazhab Syafi'i pula terbagi pada dua pandangan. Pandangan dalam mazhab Hanafi apa? Pandangan dalam mazhab Maliki apa? Pandangan dalam mazhab Hambali apa? Imam Hambali. Jadi, kita tak boleh kata yang pendapat ini saja betul, yang lain semua salah. Akhirnya kita dapati mereka memberi pendapat berbeza kerana kefahaman ataupun syarah yang berbeza kepada dalil. Kepada apa yang disebutkan
oleh hadis Nabi, kedua oleh para sahabat. Jadi sekarang sahabat-sahabat, izinkan saya ambil masa sikit, kita akan bacakan apakah penjelasan oleh Jabatan Mufti Wilayah ketika itu Dr. Zulkifli Al-Bakri yang menjelaskan tentang soalan adakah memakai niqab itu wajib, adakah berdosa besar jika tidak berniqab. Sebab sekarang ada pihak yang masih berterusan sampai hari ini meletakkan wanita yang tidak pakai niqab, yang tak pakai fudah, tak tutup muka itu dalam keadaan bermaksiat dan berdosa besar. Selagi tak pakai, dia dikira fasik, maksudnya melakukan dosa besar. Subhanallah. Baik, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Para sahabat baginda serta orang-orang mengikuti jejak lakam baginda. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman yang bermaksud, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Firman Allah menuju kepada para wanita, janganlah mereka, iaitu para wanita, memperlihatkan perhiasan tubuh, keindahan ataupun kecantikan dirinya kecuali yang zahir daripadanya. Subhanallah. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili berkata, ketika menghuraikan maksud janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, ayat Quran tadi menyatakan bahawa jangan memperlihatkan perhiasan tubuh mereka, iaitu bahagian yang tersembunyi atau tempat letak perhiasan itu selain daripada muka dan tapak tangan. Tidak termasuk muka dan tapak tangan. Syekh As-Sa'di mentafsirkan kecuali yang zahir daripadanya pada di atas sebagai pakaian zahir, iaitu yang biasa dipakai menurut adat setempat dengan syarat pakaian tersebut tidak membawa kepada timbulnya fitnah. Ini lagi umum. Syekh As-Sa'di menafsirkan kecuali yang zahir padanya itu, ia merujuk kepada pakaian. Maksudnya, pakaian yang dipakai adalah mengikut uruf setempat. Mengikut uruf setempat. Masya Allah. Saya terus nak kupas sikit berkaitan dengan pakaian yang berlebihan labuh. Pakaian yang meleret-leret. Ada ramai artis yang pakai bila majlis tertentu, dia punya meleret tu kena 2-3 orang angkat. Apa hukum sebenarnya? Sama juga mereka yang gaun pengantin meleret-leret semua tu kan. Kita akan bincangkan. Tetapi sebahagian ulama, ni ulama besar ni, ulama muktabar ni, muslimin muslimat, mengatakan yang larangan Allah ni jangan mereka memperlihatkan perhiasan kecuali yang zahir daripadanya, merujuk kepada pakaian. Bila di Malaysia, pakaian kita baju kurung. Baju kurung kan ada macam-macam lah, warna-warni, dengan bunga, dengan sekian-sekian. Maka pakaian itu tidak dikatakan tabaruj. Tak dikatakan tabaruj untuk masyarakat kita. Tak tabaruj lah. Sebab itu pakaian masyarakat kita walaupun berwarna-warni, dengan cantik ni. Kecuali kalau pakaian baju batik tu, baju kurung tu, diketatkan sampai ikut bentuk badan. Diketatkan sampai ikut bentuk badan. Itu hukumnya haram lah. Kita jelas sebab nampak bentuk badan maka haram. Ataupun singkat. Baju kurung fashion sekarang, moden, dia punya baju tu singkat. Dia paras pinggul je. Jadi bila berjalan nampak juga bentuk. Ataupun jarang. Dia baju kurung. Elok dah longgar tapi baju kurung tu jarang. Nampak. Bila dengan matahari, nampak kaki tu kat dalam. Bila dekat baru perasan jarang nampak warna kulit. Subhanallah. Saya tengok pekerja-pekerja, ini contoh saja ya, yang berada di kaunter. Tapi contoh yang benar. Yang berada di kaunter bagasi beg. Sebab saya selalu travel kan. Setiap bulan mesti travel. Overseas ke, dalam Malaysia ke. Jadi kadang kita check in lah. Nak masukkan bagasi dalam flight kan. Jadi bila masuk bagasi tu kita akan berurusan dengan petugas kaunter. Saya dapati ada petugas kaunter sebab mereka bukan pramugari ya. Mereka bukan pramugari. Kalau pramugari, Airlines Malaysia ni sama ada MAS ataupun AirAsia, yang aktif juga apa tu nama? Filipin, Malindo lagi?
Batik Air, My Airlines. Betul? Fly high. Hah? Bukan? Firefly. Belum ada lagi mana-mana, termasuklah di bawah kerajaan Malaysia, termasuk Malaysia Airlines, AirAsia. Tidak ada lagi airlines Malaysia, negara Islam, perlembagaannya Islam agama rasmi, tidak ada lagi kebenaran untuk pramugari memakai tudung. Tak ada lagi. Belum ada lagi mana-mana airlines di Malaysia, sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan, sebagai agama rasmi, subhanallah, yang memberi kebenaran. Bila kita sebut beri kebenaran, maksudnya buat pilihan. Kurang-kurangnya beri pilihan. Mana pramugari Islam yang nak menutup aurat, silakan. Ini etika pakaian dia. Mana pramugari yang Islam juga, perempuan tak nak tutup aurat, maka itu pilihan dia. Sekurang-kurangnya beri pilihan. Tapi sebenarnya tidak ada pilihan tu. Tak boleh. Memang tak dibenarkan. Saya nak cerita pengalaman saya sebab selalu, kadang seminggu sekali mesti naik fly apa sini dalam Malaysia ataupun luar. Saya nak cerita petugas kaunter. Alhamdulillah, saya dah jumpa makin ramai petugas kaunter memakai patuh syariah. Kaunter apa ni? Kaunter bagasi tu. Dia pakai tudung, dia pakai baju. Walaupun baju tu memang baju seragam dia, tapi baju tu longgar. Walaupun lengan dia sampai siku je sebenarnya, tapi dia pakai stongang. Hand sock. Saya panggil stongang. Stoken tangan. Stoken kaki. Gitu. Ni. Dia pakai hand sock. Lepas tu tudung pun elok sampai paras dada dan ni. Lepas tu saya tengok dia pakai stokin juga. Saya pasti akan puji. Saya kata, subhanallah, manisnya, sedap mata memandang. Dia berkata, terima kasih Ustazah, saya baru nak belajar juga. Jadi, sampailah, sama juga yang tiket. Bila kita nak masuk flight tu kan, ada yang jaga nak cek tiket tu kan. Yang nak cek tiket kita sebelum masuk tu. Saya dah jumpa orang-orang muda siap pakai hand sock, lepas tu pakai tudung elok. Seragam dia orang sama. Kalau kita naik mas, daripada yang jaga kaunter untuk bagasi, sampailah tu adalah seragam yang sama. Dan dia boleh pakai longgar. Dan saya pernah tanya in person. Boleh saya tanya, boleh Ustazah? Kebaikannya kenal lah. Kamu memang dibenarkan ya pakai hand sock? Boleh, tak ada masalah. Oh, memang boleh pakai stokin? Boleh. Boleh pakai longgar macam ni? Oh, boleh. Asalkan kami mengikut saja baju, kod etika pakaian apa, sebenarnya itu pilihan. Namun saya juga jumpa petugas kaunter yang pakai ketat melekat. Saya pun fikir macam mana dia makan. Dan mesti dia kena kontrol makan. Sebab baju ni betul-betul ikut badan. Kalau dia terlebih makan, mesti tak muat baju ni. Sampai terfikir macam tu lah. Tapi saya tetap senyum. Terima kasih adik, awak, puan, cik. Kamu sangat manis. Saya suka puji orang tuan-tuan sekalian. Lagi-lagi madu'u. Kalau saya rasa boleh dilembutkan hati. Ataupun saya doa. Saya tak doa berkaitan dengan pakaian. Moga kamu berubah, kamu dapat hidayah. No, tak. Walaupun yang free hair, contoh pergi Singapura dan Malaysia pun yang free hair banyak je. Ustazah, saya suka Ustazah. Saya selalu follow Ustazah. Saya takkan doa. Saya doakan semoga awak pakai tudung satu hari nanti. No, saya tak akan sebut. Tetapi yang saya doakan, semoga Allah kumpulkan kita di syurga. Semoga kamu bahagia. Semua yang umum saja. Jangan menyentuh apa yang dia sedang risaukan. Apa yang terdetik dalam hati ni. Ustazah ni kan sound kan? Tak. Subhanallah. Jadi, dan saya dapati ramai juga nurse yang pakaiannya longgar. Rupanya itu pilihan. Atas kita lah. Tailor tu kita minta nak ikut bentuk badan ataupun longgar. Ada boleh labuhkan sampai paras peha. Jadi tak nampak. Sama juga seluar. Ada yang ikut kaki. Ada yang longgar. Sama juga bila saya pergi ke anggota. Sama anggota askar ataupun anggota polis. Ada yang seluar dilonggarkan. Ada baju dilonggarkan. Ada yang ikut tubuh. Ada yang mungkin pergi tailor, saya nak ikut bentuk tubuh saya.
Jadi, wanita sekalian memakai pakaian menampakkan bentuk tubuh, mengikut tubuh badan, haram hukumnya, jelas dalam hadis Nabi. Wanita boleh nampakkan bentuk dua bentuk. Kepala, ini tak boleh nak kontrol lah bentuk macam mana ni. Memang bentuk kepala dan bentuk bahu. Sebab itu ada tudung orang pakai kan. Jadi itu dibenarkan. Maksudnya kalau nampak bahu itu bukan aurat. Tapi kalau kita boleh tak menampakkan, itu lebih baik. Dan sekarang tudung wanita ada banyak sekarang fashionnya. Okey, dia tahap ni. Maaf ya, dia angkat tahap ni. Okey, dia angkat tahap ni. Pertama, dia akan nampakkan bentuk lengan. Dengan sadar ke apa ke kan. Kedua, bila diangkat sampai ke tepi, dia akan nampakkan aurat ataupun bahagian badan yang paling nak disembunyikan daripada sebelah tepi. Faham ya? Jadi sebenarnya kita boleh je berfashion macam mana, pakailah macam mana, asalkan tidak nampak bentuk badan. Kedua, tidak memperlihatkan warna kulit. Gitu. Faham ya? Tak apa. Kita mula berubah sikit demi sedikit, tetapi mesti ada movement. Ada orang, saya berubah sikit-sikit, tapi dah 2 tahun dah sama pakai gitu. Sikit demi sedikit tu, maksudnya berubah dan sentiasa ke arah yang lebih baik. Bukan berubah sikit demi sedikit, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dah tahap tu. Sebab kita tak tahu kematian datang bila-bila masa. Jadi sahabat-sahabat yang dihormati, lagi dikasihi, Masya Allah. Kita mengharapkan satu hari nanti, sebenarnya untuk makluman, saya pernah tanya je Menteri, Timbalan Perdana Menteri, masa di bawah PN, di bawah PH, di bawah kerajaan sebelum tu, mana yang saya dapat jumpa ataupun pegawai-pegawai. Biasanya orang nampak tentang etika pakaian pekerja Muslimah Melayu Islam kita ni, orang akan nampak JAKIM ataupun Menteri Agama. Kita akan kata, apa peranan Menteri Agama ni, sama je. Menteri Agama PH ke, PN ke, apa lagi sebelum ni, BN ke, Menteri Agama di kalangan mana-manalah ya. Ni saya Siti ni lusa dah mengundi ni. Tak apa, saya nak sebutkan begini. Memang kita akan nampakkan Menteri Agama. Apa Menteri Agama tak boleh nak buat perubahan ni? Tuan-puan sekalian, percaya atau tidak, hotel di Malaysia 5 bintang, 4 bintang, banyak lagi tidak membenarkan wanita Islam pakai tudung. Baru je beberapa bulan yang lepas, ada petugas hotel, malu-malu, Ustazah, selamat datang. Ustazah, saya tak pakai tudung. Tapi di luar saya pakai tudung. Saya bekerja sini cari rezeki, Ustazah. Memang hotel tak benarkan. Dan pernah, saya dah jumpa banyak hotel. Banyak hotel sebab program kan. Saya selalu kena pergi kadang jemputan sekian-sekian. Saya fikir, ya Allah, kenapa ni? Kenapa? Dia kata polisi pakaian Ustazah, ialah owner semua bukan Islam. Tapi kenapa sampai tidak ada suara yang kuat umat Islam, wanita Islam di negara Islam, Malaysia ni, tidak ada kebebasan memilih, tidak ada hak. Subhanallah. Kalaulah mereka tidak menghormati agama Islam, kurang-kurangnya menghormati hak asasi manusia yang boleh memilih pakaian. Itu hak asasi manusia. Kalau bukan nak bercakap tentang hak asasi agama, hak asasi manusia. Subhanallah. Jadi, tuan-puan sekalian, kita akan melihat yang pertama, Menteri Agama. Yang kedua, Jabatan Kebajikan dan Wanita, Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita. Kenapa tak pertahankan? Untuk makluman, berkaitan dengan etika pakaian di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan saya dapat jawapan ni secara legal, secara formal, secara direct dengan Timbalan Menteri sekian-sekian. Sebab memang kita tak puas hati. Why? Dia kata, Ustazah, daripada dulu sampai sekarang
menteri adalah bukan Islam. Menteri bukan Islam. Kementerian Sumber Manusia, menterinya bukan Islam. Daripada dulu sampai sekarang. Dan ada satu akta bahawasanya majikan, pemilik, owner majikan berhak menetapkan kod etika pakaian. Sebab itulah apabila majikan bukan Islam ni menetapkan etika pakaian pramugari begini-begini. Asia punya ketat, punya singkat, punya sendat. Lepas tu ada pula zip, ada yang zip tu rendah. Kita kan, ya Allah, lepas tu pramugari tu kena tolong angkat beg begitu begini. Kita, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dengan ni, sama juga dengan Mars Airlines pun samalah. Walaupun tak seseksi Asia, saya cakap direct dah ni, tapi tetap ketat, melekat dan sendat. Dan ramai juga mereka ni sebenarnya di luar kerja pakai tudung, tutup aurat, jaga solat, jaga aurat. Jumpa saya malu-malu, cuba tarik. Ustazah, kan, yang singkat tu, yang atas lutut, tarik. Saya kata tak apa puan, tak payah tarik. Puan tak payah malu dengan saya. Saya faham perasaan puan. Saya doakan suatu hari puan kan akan dapat pekerjaan ataupun suatu hari Asia apa semua dibenarkan pekerjanya memakai tudung. Dia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Masya Allah. Daripada dulu sampai sekarang. Tuan-puan sekalian, sumber manusia ni besar sangat peranan dia. Dia bukan hanya menjaga hak pekerja, tetapi hak pekerja Muslim. Ada banyak kilang, ada banyak syarikat tak benarkan pekerja solat. Yang datang bekerja dengan kami ni, tuan-puan sekalian, ada macam-macam background pengalaman. Kenapa minta kerja dengan kami ni? Ustazah, jujur saya cakap, sebelum ni saya bekerja sekian-sekian, memang majikan tak beri langsung. Walaupun kami cuba kata 5 minit je, 10 minit je nak solat, tak dibenarkan solat. Memang tak dibenarkan solat. Padahal ada waktu rehat, makan apa semua. Surau tak disediakan. Masya Allah. Saya kata semualah pekerja situ tak solat zuhur. Ustazah, saya hari-hari qada. Bertahun-tahun. Ada pekerjaan sekian-sekian. Saya kata, ya Allah, nak mengadu ke mana? Sebab kalau dia mengadu kepada sampai pihak sekian-sekian, dari sudut peraturan-peraturan semua itu di bawah hak. Sebenarnya, kalau mereka ini berani sampai ke ni, apa yang akan berlaku? Mereka boleh buat aduan. Tapi risikonya adalah mereka akan dibuang kerja, dipecat, mungkin tak naik pangkat, diberi tekanan di tempat kerja. Memang ada saluran untuk mengadu bab solat. Bahkan memang ada lawyer cerita, Ustazah, mempertahankan akhirnya memang majikan itu dikenakan tindakan. Tetapi pekerja ni juga hilang pekerjaan. Dia orang akan cari kerit supaya pekerja ni stop, berhenti. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Dan banyak lagi peranan pembangunan Kementerian Sumber Manusia ni. Bagaimana kawalan pekerja asing? Bagaimana kawalan pekerja asing supaya akhirnya jadi warga negara? Wallahualam, saya tak tahu. Itu macam-macam lah khabar kan. Masuk di atas tiket pekerja, tetapi akhirnya sekian-sekian. Walaupun ada yang buktikan memang wujud situasi sekian-sekian. Wallahualam. Namun muslimin muslimat, maksudnya betapa pentingnya kementerian tertentu dipegang oleh orang Islam. Tak kira lah Islam Melayu ke Cina ke Islam India. Tetapi mereka yang memahami tentang Islam. Akhirnya digubahlah undang-undang, peraturan dan diluluskan di parlimen. Sebab itu parlimen itu kita perlu pertahankan, mesti majoritinya, suara terkuatnya ada di kalangan Islam. Tak kira Islam Melayu ke Cina ke India, tapi orang Islam. Ini adalah bumi tanah Melayu, ini adalah bumi umat Islam. Subhanallah. Dan Islam agama rahmah. Dengan rahmat yang ada dalam Islam, undang-undang Islam dan sebagainya, pasti yang bukan Islam juga akan aman, akan terjaga haknya dan mereka akan impress. Oh, hebatnya rupanya undang-undang Islam sangat menjaga hak mereka, sangat menghormati mereka. Bahkan ada larangan-larangan tertentu bagaimana layanan sepatutnya terhadap orang yang bukan Islam tetapi dia membayar cukai. Kalau zaman Nabi itu dikira ufti macam tu lah.
Kita kena tahu sejarah pada zaman Nabi, ramainya yang bukan Islam nak duduk di bawah pemerintahan Nabi SAW. Sebab ketika itu, kalau tidak di bawah pemerintahan kuasa besar dunia yang memerintah ketika itu di bawah zaman Nabi, zaman Khalifah Ar-Rashidin, mereka berada di bawah kekuasaan para Al-Kafirun. Kuasa besar Parsi, Rom dan kuasa besar lain. Dan mereka dapati bila berada di bawah pemerintahan Islam, hak mereka lagi terjaga. Keselamatan mereka lagi terjaga. Bahkan di kalangan mereka yang susah dan miskin tidak ditekan sebagaimana yang di bawah kekuasaan bukan Islam. Jadi, Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan satu hari nanti berlaku perubahan dari segi kementerian ni, orang Islam yang pegang, dan akhirnya digubahlah undang-undang, dimansuhkan yang lama, dibuat yang baru, maka di situlah tidak ada alasan lagi. Subhanallah, tidak ada alasan lagi untuk majikan bukan Islam melarang wanita Melayu Islam ataupun wanita Islam di India ke China untuk memakai tudung ataupun menutup aurat. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak apa, boleh je sebarkan apa saya kata ni, walaupun mungkin ada risiko ke, ada kecaman ke, ada sekian-sekian ke, panas ke, apa ke, mudah-mudahan ia sampai. Wallahualam, mungkin ada sebab-sebab yang lain lagi. Tetapi, subhanallah, sangat-sangat pelik tuan-puan sekalian. Bagaimana France Airlines ke mana tu? Negara bukan Islam, yang glamour juga tu, negara yang bukan Islam, memang negara musyrikin lah, negara orang kafir. Negara apa tu? Dah banyak dah negara bukan Islam di dunia. Airlines rasminya membenarkan pramugari mereka di kalangan Muslim menutup aurat, pakai tudung. Dengan gambar. Lepas tu kita fikir, lepas tu mulalah viral kata, moga satu hari nanti airlines di Malaysia pun membenarkan. Itu negara bukan Islam pun membenarkan. Apa halangan negara kita untuk membenarkan pekerja hotel apa semua? British Airways. British Airways di bawah kuasa, di bawah pemerintahan yang bukan Islam, boleh membenarkan wanita Islam memakai tudung. Bayangkan. Subhanallah. Dan bila kita lihat pramugara kan main lagi lengkap. Dengan baju dalam, baju bahagian dalam, dengan kot lagi, dengan seluar longgar. Kita kata sedap je. Dan kita tengok banyak airlines di dalam dunia ini yang bertaraf. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, yang bertaraf dunia, yang bertaraf 5 bintang, yang dapat pengiktirafan. Dan pakaian dia sangat casual. Pakaian dia tu, pakaian yang dengan seluar ni, dengan baju. Maksudnya sebab kita tahu mereka ini antara pekerja yang berisiko tinggi. Kan berlaku apa-apa kemalangan, kecemasan. Jadi mesti mereka memakai pakaian yang sesuai. Mereka nak angkat beg ke atas, nak tolong orang tua. Banyak pergerakan yang diperlukan. Jadi ada airlines ni, pakaian dia walaupun di negara bukan Islam, daripada atas sampai bawah sopan, longgar. Pakaian tu macam ala-ala pakaian sukan. Yang santai. Tapi semua kemas, cantik. Lepas tu, daripada atas sampai bawah, tutup. Cuma tak pakai tudung je sebab dia bukan Islam. Tapi longgar apa semua, kita tengok pada atas bawah, ikut syariat. Cuma tak pakai tudung. Kita kata, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, apa yang kita selalu suarakan ini, walaupun dah banyak kali, akan sampai kepada pihak-pihak atasan. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Baik. Disebutkan dalam kitab. Okey, Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, berkenaan dengan firmannya itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini di antara penafsir Al-Quran yang paling banyak dan yang paling tepat. Ibnu Abbas berkata, lafaz lain daripadanya ialah muka dan kedua tapak tangan, dan keduanya bukanlah aurat kerana terdapat keperluan untuk menzahirkannya. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi dan di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dan juga penafsir Al-Quran paling utama di zaman Nabi. Jadi Ibnu Abbas juga menafsirkan bahawa kedua wajah dan dua tapak tangan, tapak depan, tapak belakang adalah tidak aurat. Lengan aurat, sahabat.
Disebutkan dalam kitab Nihayah Al-Matlab berdasarkan firman Allah tersebut, ialah bahagian muka dan kedua tapak tangan boleh diperlihatkan. Hal ini disebabkan keduanya boleh dibuka ketika solat. Oleh itu tidak menjadi kewajipan bagi wanita untuk menutupnya. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ini Nabi Muhammad, kita dah habis di bab pramugari pekerja muslim dah habis. Sekarang saya jawab balik persoalan sebab ada daripada awal tadi sebut, Ustazah, kenapa saya tak pakai niqab? Soalannya, dia berpegang kepada wajib. Jika anda berpegang bahawa memakai furdah ataupun niqab itu wajib, maka anda wajib memakainya. Saya berpegang ia adalah sunat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan lebih utama ditinggalkan. Nanti kita akan tengok pendapat siapa. Saya tidak menutup wajah itu wajib. Subhanallah. Dan ia juga merupakan pendapat ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan wajah tidak aurat dan tidak wajib untuk ditutup. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Maka siapa yang pegang wajib silakan, siapa yang tak pegang wajib silakan. Saling menghormati perbezaan. Dan jangan disebabkan itu kita telah menilai satu kumpulan ini lebih mulia berbanding kumpulan ini dan kumpulan ini sedang bermaksiat berbanding kumpulan ini. Faham ya? Subhanallah. Baik. Kita tengok lagi penjelasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih dengan Sayyidatina Asma. Lalu Nabi bersabda, "Ya Asma, innal mar'ah idza balagatil makhid lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhi wa kaffaihi." Yang bermaksud, wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita itu apabila telah baligh, iaitu telah didatangi haid, dah baligh, maka ia tidak boleh membiarkan dirinya dilihat melainkan ini dan ini. Lalu Rasulullah menunjukkan ke wajah dan dua tapak tangannya. Maksudnya ketika Nabi bersisir dengan Asma, lalu Nabi berkata, apabila wanita itu haid ataupun telah pembaligh, maka dia tidak boleh memperlihatkan tubuh badannya kecuali muka. Nabi tunjuk wajah dan tapak tangan. Tapak belakang, tapak depan. Faham ya? Jadi, Masya Allah, di situ sangat jelas. Nabi menunjukkan bahawa wajah itu tidak aurat. Namun jika seseorang wanita itu bimbang ataupun terbukti menimbulkan fitnah, maka boleh menutup wajahnya untuk menjaga dirinya. Khususnya bagi menjaga kehormatan dan mengelakkan perkara yang tidak diingini. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika bertemu dengan para sahabat, beliau akan mengangkat izar menutupi wajahnya. Terdapat khilaf di dalam mazhab Syafi'i tentang hukum berniqab bagi wanita di hadapan lelaki ajnabi di luar solat. Sebahagian mereka mengatakan ianya wajib, sebahagian lain mengatakan sunat, dan sebahagian lain mazhab Syafi'i ni, ulama mazhab Syafi'i mengatakan ia khilaf aula, ia lebih baik ditinggalkan. Maksud lebih baik tidak dipakai. Ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama ada kata wajib, pendapat kedua mengatakan sunat, dan pendapat ketiga mengatakan ia adalah lebih baik, khilaf aula. Sebahagian lain mengatakan ia khilaf aula. Maksudnya ia khilaf yang perlu ditinggalkan. Ia bukan lebih baik tidak memakai, tetapi ia adalah khilaf, tinggalkanlah khilaf tu. Maksudnya janganlah kita fokus kepada perbezaan pendapat tersebut. Lebih baik menghormati perbezaan. Kami memilih bahawa aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi di luar solat ada seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Ia berdalilkan hadis firman Allah tadi itulah. Dan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, Ibnu Abbas menafsirkan kecuali yang zahir dengan apa yang diartikan kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Mereka juga berdalilkan hadis Nabi tentang keadaan wanita ketika ihram. Janganlah seorang wanita berniqab ketika melakukan ihram dan jangan pula dia memakai sarung tangan pada kedua tangannya. Antaranya Imam Nawawi berhujah larangan wanita menutup wajah dan memakai sarung tangan ketika ihram. Sahabat-sahabat, apabila wanita ihram haji ataupun ihram niat untuk menunaikan umrah ataupun menunaikan haji, dia ada tempoh ihram.
Dalam tempoh ihram haji kadang sampai 5 hari, kadang sampai seminggu. Dalam tempoh ihram sebelum sampai nak tahap tahallul tu, dalam tempoh tersebut wanita dilarang untuk menutup wajahnya dan memakai sarung tangan. Bukan ketika dekat Kaabah je, sepanjang tempoh ihram tu. Jadi daripada larangan sahih daripada Nabi riwayat Bukhari, wanita dilarang memakai penutup wajah dan juga pakai sarung tangan, maka di sini jelaslah bahawasanya pendapat yang mengatakan wajah dan dua tapak tangan ini tidak aurat, itu adalah pendapat yang kuat. Namun begitu para ulama, ada yang berpendapat wajib menutup sekiranya menaikkan syahwat bagi lelaki yang memandang. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu ada pendapat, maksudnya wajib. Sebagian ulama menafsirkan berkenaan dengan kawalan syahwat, apabila wanita dah cukup dah syarat tutup seluruh kecuali muka dan tapak tangan, tetapi lelaki yang memandang masih lagi menaik syahwat, maka di situ bukan lagi pada wanita itu. Pada lelaki itulah perlu menjaga syahwatnya. Pada lelaki itulah perlu menundukkan pandangan. Faham ya? Subhanallah. Jangan mengikat semuanya tanggungjawab untuk menjaga syahwat lelaki itu pada wanita. Jangan letak semua pada wanita belaka. Lelaki ada tanggungjawab untuk menundukkan pandangan, untuk menjaga hatinya dan untuk mengawal hawa nafsunya. Bila ada wanita telah memakai cukup syarat, dan syarat ini berdasarkan juga sahabat Nabi, perintah Nabi, maka jangan kita memberatkan sampai mewajibkan yang sunat. Memang ada pendapat wajib, silakan yang berpegang. Pendapat yang sunat pun kuat, silakan berpegang. Yang penting bersederhana lah. Okey. Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah menyebutkan berkenaan memakai fudah bagi wanita, niqab itu tidaklah difardukan, tidak pula ditolak. Maksudnya seolahnya berada di tengah-tengah. Maksudnya hukumnya harus. Ada yang sunat, harus. Yang penting bersederhanalah dengan meraihkan keadaan dan keselesaan di samping aurat yang disepakati wajib ditutup. Jelas ya? Jelas. Tak perlu berbahas lagi. Yang penting aurat yang wajib ditutup. Sebab ada sebahagian pakai niqab, mata diindahkan, dah tabarruj, menarik perhatian, tak ikut syarak. Ada yang pakai niqab, baju ketat, baju singkat, tetap nampak bentuk tubuh, tak cukup syarak. Yang wajib ijma' ulama longgar, tak menampakkan ni, jangan tabarruj sampai menarik perhatian. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau nak tutup, alhamdulillah sunat, pahala lebih, itu lebih afdal. Siapa yang berpegang pada tidak tutup, kita tak boleh mengatakan ia wanita yang belum cukup baik. Subhanallah. Sebab ada yang jumpa saya, Ustazah doakan saya hijrah. Saya nampak dia dah cukup dah tutup aurat. Apa maksud puan? Ialah hijrah, memakai pakaian yang lengkap bagi wanita, pakai niqab Ustazah. Saya pun jawab, saya pun tak pakai niqab. Adakah pakaian saya tak lengkap? Puan kena faham, pakaian yang begini sudah lengkap. Cuma mungkin istilahnya bukannya nak hijrah, nak bertaubat, seorangnya melakukan dosa. Cuma mungkin ayatnya adalah nak memakai yang lebih baik. Macam tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekarang dah kat pukul 8.30 dah tuan-puan sekalian. Jadi, hari ini perbincangan kita tu, macam mana ni? Tak sempat nak sambung ni. Kita sambung satu lah. Kita sambung satu tentang hadis berkenaan dengan tidur. Lepas tu kita nak pergi kepada solat tata cara orang sakit. Dia orang dah ready ya. Kena ada kerusi tau. Solat, kita tunjuk hari ni cara solat duduk atas kerusi saja. Okey ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya, ikut fashion. Boleh. Makeup. Ada orang tanya makeup. Ustazah, dia macam ni. Memang kita boleh jaga muka. Pakai bedak. Ustazah pakai foundation. Boleh. Yang natural. Nak tutup celah. Tak ada masalah. Pakai bedak. Pakai gincu. Pakai gincu. Okey. Kalau kita tengok apa penjelasan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan para ulama umum menyebutkan wanita boleh berhias. Tetapi jangan tabarruj. Berhias. Pakai cincin boleh. Jangan tabarruj. Tabarruj tu apa? Menarik perhatian ataupun terlalu menonjol. Kalau pakai habis penuh jari memang menarik perhatian lah tuan-puan sekalian. Kalau pakai besar gedabak 1 km dah nampak memang menarik lah.
Boleh memakai perhiasan, cincin, tetapi bersederhana. Jangan sampai menarik perhatian. Kita ada cincin banyak, tak semestinya kena pakai semua. Gila-gila lah. Hari Isnin pakai cincin ni, hari Selasa pakai cincin ni, gila-gila. Oh, berapa tu Ustazah uruf? Bolehlah pakai 2. Kalau rasa nak pakai lebih daripada 1. Kalau 3 tu dah nampak berlebihan. Ukurannya adalah bagaimana uruf kebiasaan. Sama juga gelang boleh pakai sebagai perhiasan. Ini saya pakai jam. Jam ni suami saya hadiahkan. Ni bukan gelang, jam Okey. Jadi boleh pakai gelang. Tapi kalaulah gelang itu terlalu menarik perhatian, mungkin besar gedabak ke apa ke, subhanallah, kita tengok. Kadang mata orang tu kan, kita boleh tahu menarik perhatian tu macam mana. Sama juga dengan wajah. Memakai gincu sekadar menghilangkan pucat bibir tu. Saya tak pernah pakai dan saya tak pakai. Mak saya memang tak benarkan, suami saya pun tak benarkan. Tapi kita kena jaga juga bibir. Bibir ni boleh gelap. Kan? Bibir ni kalau kita pakai lip gloss tu. Lip gloss? Lip gloss tu apa? Oh, kilat kan? Lip balm boleh pakai. Tapi pakai yang tak ada colour. Sebab ada lip balm jadi merah menyala juga. Jadi memang menarik. Nak pakai gincu yang warna natural. Warna natural. Ini yang payah nak ada garisan pemisah warna natural ni. Bagi dia merah menyala tu natural. Padahal kita tak boleh tipu hati kita, tak boleh tipu diri kita. Pakai warna yang memang sederhana. Memang sangat sederhana. Maksudnya macam dia tak pakai. Macam warna bibir. Sama juga dengan pakai bedak ke apa. Kau dah pakai macam-macam warna. Pemerah itu, pemerah ini, pemerah ni apa semua. Tuan-tuan sekalian. Mantu saya nampak sembab sikit. Tidur lewat sikit. Okey. Jadi, sahabat-sahabat yang dihormati. Ni, yang lukis. Ya Allah. Kening ni kadang orang ingat saya cukur. Saya tak pernah cukur ya. Tak pernah cukur walaupun nampak macam biasa je. Sebenarnya tak nampak macam cukur pun. Tapi ada orang ingat saya cukur. Sebab ada yang tulis Ustazah Asmat tu ceramah je pandai tapi cukur kening. Ya, sebenarnya memang tak cukur. Okey, jadi cukur kening kita tahu haram. Bagaimana dengan lukis kening? Ada orang, Ustazah, kening saya memang nipis sangat. Macam tak ada. Jadi saya tu sekadar nampakkan macam ni. Kalau sekadar bukan sampai kita lukis sampai dia jadi tabarruj, menarik perhatian, terbentuk gini-gini. Faham ya? Nak ada garis pemisah penilaian tabarruj tu yang payah tu. Tapi kita tak boleh tipu diri kita. Mata pakai maskara tu. Macam mana tu? Itu dah, yelah nak panjangkan apa. Memang akan menarik. Of course, mata ni kalau yang biasa dengan yang pakai maskara, kita tak boleh tipu. Yang pakai maskara tu lebih nampak besar, cantik, menarik, tertarik. Samalah juga dengan yang lain-lainnya, sahabat-sahabat. Jadi, boleh nak make up sikit-sikit. Tapi bersederhana, jangan sampai tabarruj. Sebab itu ada larangan yang jelas dalam Al-Quran. Jangan kamu bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah. Subhanallah. Sama dengan pakaian. Sama dengan tudung. Sebab itu dibincangkan tabarruj ini bukan hanya pada wajah. Pada tangan juga. Pada pakaian. Pada kasut. Pada handbag. Kasut tu ketukar. Oh, kasut daripada jauh lagi bersinar. Jadi dia menarik sangat. Jadi mata tu tengok. Bukan tengok sekali. 2-3 kali. Sama dengan pakaian. Kalau terlalu menyelah. Pakaian itu bukan pakaian kebiasaan. Fashion Islam meraihkan. Tak ada masalah wanita nak berfashion. Pakailah fashion macam mana. Tapi dengan syarat, jangan menampakkan tubuh badan. Bentuk tubuh badan. Jangan terlalu keterlaluan. Wanita, memang kita ada fashion waktu-waktunya. Fashion di kolam renang. Fashion hiking. Islam tidak membataskan pun wanita untuk beriadah. Tapi, mesti longgar. Sebab kadang tu atas dah okey. Bawah ketat. Nampak bentuk kaki. Na'udzubillah tuan-puan sekalian. Kita tak tahu bila kita mati. Tak semestinya mati waktu solat, waktu tutup aurat. Takut mati dalam situasi-situasi yang begitu. Kita dalam keadaan melakukan maksiat. Kita boleh pakai longgar. Walaupun berbasikal. Walaupun jogging. Boleh je pakai labuh. Elok je jogging tu. Tak merosakkan pun pembakaran lemak tu. Kita boleh hiking dengan tutup aurat. Boleh. Pakaian-pakaian sekian-sekian. Yang jaga keselamatan sekian-sekian. Lagi susah nak tutup, pertahankan aurat. Lagi pahala tu besar.
Masya Allah, sahabat-sahabat. Begitulah keindahan Islam. Meletakkan wanita dalam bab berpakaian sentiasa menjadi hamba Allah. Hamba Allah di luar rumah, di dalam rumah, di atas bukit, bawah bukit, dalam laut, atas laut. Dia sentiasa terikat menjadi hamba Allah. Itulah hubungan yang sangat istimewa. 8 jam, 10 jam, 12 jam kita berada di luar rumah mempertahankan aurat. Dicatat setiap saat pahala, 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 pahala. Pahala-pahala berterusan. Allah tahu kesukaran kita. Allah nak test iman kita. Mampu tak dalam situasi begini kamu tetap pertahankan aurat? Mampu, itu jihad. Jihad itu perjuangan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan hasil daripada itu Allah beri kita apa? Pahala, ketenangan, dan paling utama adalah Allah berikan kita syurganya, ganjaran daripada mujahadah, kesungguhan kita dalam mempertahankan aurat. Bukan wajib pakai tudung macam saya. Pakailah lilit berapa 10 kali lilit pun. Berapa paku pun. Pakailah fashion macam mana baju. Ikutlah. Kan? Tetapi syaratnya, kalau apa sekurang-kurangnya, memang kena tutup bahagian dada. Tak menampakkan. Tuan-puan sekalian, ada yang kata, Ustazah, walaupun saya pakai lilit, baju saya longgar. Kalau betul longgar sampai tak nampak bentuk, okey. Tapi, agak sukar sebenarnya kalau pakai tudung, takat lilit, tak labuhkan pada dada, agak sukar. Dada tu tidak, bentuk dada tidak kelihatan. Agak sukar. Tapi mungkin memang ada baju yang betul-betul, walaupun tudung titik dan baju tu dia kembang memang tak nampak, maka silakan. Sebab yang wajibnya hanya supaya tidak memperlihatkan bentuk. Kalau tak melihat, tak nampak, maka Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi tu pakaian yang meleret. Okey. Dah. Sahabat-sahabat, ni pakai meleret-leret ni. Ada artis yang selalu pakai meleret. Okey, apakah perbincangannya hukum memakai pakaian panjang meleret? Ini daripada fatwa siri ke-501, bolehkah wanita memakai pakaian panjang meleret? Oh, ini ada fatwa tuan-puan sekalian daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, saya melihat trend gaun wanita sengaja direka panjang meleret atas tuntutan fashion dan gaya semasa. Kebiasaan gaun tersebut dipakai pada hari majlis sanding dan majlis berprestij. Persoalannya, apakah hukum wanita memakai pakaian panjang meleret? Mari kita tengok. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khair. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu. Dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Allah berfirman. Siapa ni yang berkata? Allah Tuhan kita, pencipta kita, pentadbir kita, yang beri segala nikmat, yang sedang menanti kepulangan kita, yang menyediakan syurga dan neraka, balasan baik dan balasan buruk. Allah sedang berkata kepada kita. Apa firman Allah? Allah berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa itu. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian yang berupa takwa itu paling baik. Kan ada firman Allah lagi yang berkaitan dengan sebab baik pakaian adalah pakaian takwa tu. Allahu Akbar. Tapi ayat ni dah jelas kan? Dan pakaian takwa itu lebih baik. Ada saya jumpa, ada seorang ustaz ni, dia datang. Semalam dia datang. Lepas tu dia kata, dia datang, lepas tu dia tengok saya. Yelah, kita meeting sama. Lepas tu kan, dia pun kata, Ustazah, saya insecure ni. Kenapa? Saya tak jumpa kopiah saya. Tadi saya kelang kabut, saya nak cepat, saya masuk kereta. Saya ingat ada kopiah dalam kereta. Saya cari, tak jumpa. Saya cari, tak jumpa. Lepas tu, jadi saya tak pakai kopiah ni. Saya nak meeting, nak jumpa Ustazah. Saya insecure ni. Saya macam kurang keyakinan diri. Sebab saya memang jarang tak pakai kopiah. Lepas tu saya kata, tak apa Ustaz. Saya pun terus minta staf lelaki pergi ambil dekat galeri, bawa beberapa saiz untuk dipakai.
Dia pun terkejut dengan tindakan saya. Saya kata, saya raihkan Ustaz. Saya faham perasaan Ustaz. Dia kata, Ustazah, sebenarnya memang ayah saya memang pesan macam mana pun pakai kopiah. Buat aktiviti apa pun pakai kopiah. Jangan tinggalkan kopiah. Dan bila dah biasa saya pakai kopiah, saya nak sebut bila Allah berfirman dan pakaian yang berupa takwa itu adalah sebaik-baiknya. Maksudnya bagaimana pakaian kita boleh meningkatkan takwa. Ada hari kita berpakaian-pakaian begini, dia naikkan iman. Ada naikkan takwa. Betul atau tidak, pakaian sangat mempengaruhi. Bila kita pakai begini-begini, cara jalan pun beza, perasaan pun beza. Bila kita pakai labuh sikit, kita pakai longgar lagi daripada biasa, cara berjalan pun lain. Hati kita pun rasa lain. Bila ada hari kita pakai seluar tutup aurat tak ada masalah. Tapi kita jalan pun macam perasaan hati berbeza. Pakaian sangat mempengaruhi. Lepas tu Ustaz ni pun cakap, Ustaz muda ni cakap semalam, dia kata, Ustazah, bila saya pakai kopiah, tanduk tu susah nak keluar, dia kata. Maksudnya, automatik bila nak tengok perempuan, macam nak tengok mata tu lebih terjaga. Tapi bila tak pakai, Ustazah, tiba-tiba tanduk keluar rasa. Bebas, mata tu macam tak kisah tengok, kurang menjaga. Tapi bila saya pakai kopiah, walaupun itu adalah sunat, saya memang rasa sangat berbeza dengan saya tak pakai kopiah. Ini bukan bab wajib, tak wajib ni. Ini bukan bab aurat tak aurat ni. Sebab itu bila Allah berfirman, Allah menjadikan bahan-bahan kapasnya, kulitnya itu untuk kamu menutup aurat. Dan pakaian berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Bila pakaian meningkatkan takwa. Pakaian tu menjaga diri kita. Sebab kita bila pakai gitu, automatik hati kita terbentuk. Betul atau tidak? Pakaian sangat mempengaruhi. Warna baju dan tudung. Choshida kata ini baju tudung kesukaan. Sebenarnya warna purple juga warna kegemaran saya. Ini tudung daripada galeri Ustazah Asma Harun. Apa ayat Quran yang berkaitan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa? Oh, itu berbekal lah. Sebaik-baik bekal pakaian takwa. Ada lagi. Okey, tak apa. Pakaian takwa. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Moga terjawab. Banyak tu isu tu. Ya, betul. Semua betul. Terima kasih Handsop Stocking. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dah ramai yang tanya Ustazah. Laisa laha min duniha kashifa. Betul Ustazah. Cantik. Okay, terima kasih. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi kita tak sempat nak sambung bab tidur. Walaupun satu fakta. Kita akan sambung minggu depan. Kita tunjuk tata cara solat duduk atas kerusi je ya. Tata cara solat duduk atas kerusi. Saya nak bagaimana kedudukan orang selalu confuse kalau di masjid. Paling utama kalau di masjid tu. Dia confuse sama ada. Faham ya? Masa ketika berdiri dia perlu berdiri sama dengan orang. Ataupun belakang kerusi tu kena sama. Awak faham? Okey. Sahabat-sahabat, hari ini pukul 9 saya ada mesyuarat dengan pihak luar. Semalam pun mesyuarat pagi petang. Hari ini ada mesyuarat. Dalam pukul 12 kami nak bergerak balik ke Terengganu, insya-Allah. Plannya macam tu. Tengoklah. Kadang plannya macam tu. Tengok lepas asar, tengok dengan begitu lepas maghrib. Wallahualam. Jadi, hari Sabtu, saya mengundi di kampung saya, di daerah saya. Lepas je saya pergi cabut undi. Bukan. Lepas saya mengundi, saya pergi Pangkah. Kami terus bergegas ke Besut. Sebab suami saya mengundi di Besut. So, kita bawa balik 5 orang anak. 3 orang anak teratas tak boleh balik sebab mereka ada exam. Mereka duduk di asrama dan tak dibenarkan balik minggu ni. Jadi, subhanallah sahabat-sahabat semua, jangan tidak mengundi. Dari sudut hukum, para ulama telah bincangkan hukum mengundi bukan sekadar hak, bukan sekadar pilihan, tapi kewajipan. Yang mana kita sebagai rakyat akan ditanya, apakah peranan kamu sebagai rakyat? Jangan fikir pasal pemimpin, pasal kerajaan. Oh, pemimpin tu tak betul, pemimpin tak betul, parti ni tak betul, semua tak betul lah. Tak apalah kalau orang lain bagi kita semua tak betul, kita tetap kena jadi rakyat yang betul. Siapakah ciri-ciri rakyat betul? Menjalankan tanggungjawabnya untuk mengundi. Jangan kerana semua tu tak betul, itu tak betul, kita pun jadi tak betul juga.
Subhanallah, setelah kita mengundi, buatlah istikharah kalau keliru. Mohon petunjuk daripada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah. Kita lihat antara kriteria apabila kita memilih pemimpin, pemimpin itu mestilah orang yang berakhlak mulia, orang yang amanah, orang soleh. Zahirnya, sebab kita tak mampu nak ukur hati dia, kita mampu ukur zahir saja. Jadi, zahirnya dia berakhlak yang baik, dia soleh, dia Muslim yang baik. Dia adalah Muslim yang baik. Dia adalah Muslim yang baik. Masya Allah. Sekarang Ustazah, kita memilih, Dik, kamu kena pergi jaga. Okey. Kita bukan hanya memilih, tuan-puan sekalian, pemimpin, tapi kita kena memilih parti Ustazah. Pemimpin ni memang baik, tapi mewakili parti ni. So, saya keliru. Macam mana ni Ustazah? Nak utamakan pemimpin ke nak utamakan parti? Parti akan mempengaruhi semua. Pemimpin walaupun dia seorang baik, tapi berada di parti yang kurang baik, ataupun yang sekian-sekian, yang kita tak suka, maka ia akan memberi kekuatan kepada kumpulan yang besar yang tidak baik. Baik. Subhanallah. Subhanallah, muslimin muslimat, untuk memilih kumpulan. Saya tak sebut parti lah. Kumpulan-kumpulan. Saya tenang. Saya lebih aman. Saya lebih kuat. Saya lebih tenang. Memilih mana kumpulan yang paling ramai ilmuwan Islam, alim ulama Islam. Saya lebih tenang. Sebab saya percaya mustahil untuk ilmuwan, alim ulama bersatu dalam perkara mudarat ataupun perkara keburukan ataupun perkara kemungkaran ataupun perkara maksiat. Mustahil untuk mereka bersatu. Dan mereka inilah benteng. Subhanallah. Maka kita lihat, Masya Allah, Dik, tolong Dik, saya memang pesan betul-betul. Ya, tapi masih lagi tu. Maka, Subhanallah, tuan-puan yang dihormati sekalian, kita lihat kedua-dua kumpulan paling besar ni ada alim ulama. Kedua-dua ada alim ulama. Kita tak boleh nafikan. Yang merah ada alim ulama, yang kumpulan biru ada alim ulama. Kedua-duanya ada, tuan-puan sekalian. Tak boleh nafi. Tak boleh kata kumpulan ni je yang benar, kumpulan ni je alim ulama, kumpulan ni ada ilmuwan, kumpulan ni je ikhlas. Subhanallah. Dua-dua ada alim ulama, dua-dua ada ilmuwan, dua-dua ada pakar, dua-dua ada teknokrat, dua-dua ada orang-orang profesional yang hebat dalam bidang sekian-sekian. Dua-dua ada, tuan-puan sekalian. Kita tidak boleh menilai, oh kumpulan ni begini, kumpulan. Dua-dua kita kena melihat hampir sama dari segi kepakaran dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Maka di sinilah kita kena menggunakan mata hati dengan iman kita. Bagaimana kita melihat benteng kekuatan umat Islam itu, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan bagaimana peranan ulama tersebut di dalam kumpulan tersebut. Adakah ulama itu kuasa suara besar? Adakah ulama tersebut mempengaruhi? Adakah dalam kumpulan ini mereka menghormati pandangan dan turut dan tunduk kepada alim ulama yang berada dalam kumpulan tersebut? Sebab ada yang alim ulama ilmuwan ada, tetapi dia seolahnya tidak ada suara ataupun menjadi tempelan ataupun perhiasan sahaja. Jadi subhanallah, ini bukan berkisah tentang resis. Resis ini adalah satu penghinaan kepada kaum. Itu resis. Kita tak menghina kaum. Apabila kita bercakap, kita nak pertahankan Melayu Islam mesti memerintah, mesti menguasai, itu bukan resis. Resis apabila kita menghina kaum lain. Kita menjatuhkan kaum lain. Kita mengejek, itu baru resis. Faham ya? Istilah resis itu anda boleh wujudlah. Itulah istilah yang paling tepat dan masyhur. Tapi kita ni bila bercakap tentang Melayu, Islam, resis lah. Semua bangsa, semua kaum akan bercakap tentang hak dan memikirkan bagaimana mengukuhkan hak kaum mereka. Kenapa bila kita Melayu Islam tak boleh bercakap tentang hak Melayu Islam, hak umat Islam? Ia bukan resis, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Jadi, saya bagi secara umum tu, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan boleh sedikit menjadi panduan dalam kita memilih
pemimpin, dan kita juga jangan keliru memilih kumpulan pemimpin itu mewakili kumpulan mana. So kita kena timbang dua-dua. Pemimpin pun kita kena timbang, dia mewakili kumpulan mana pun kena timbang. Masya Allah. Janganlah marah ustazah ni nak berpolitik pula, mengajar je lah, ceramah begini-begini. Politik dan Islam tak boleh dipisahkan. Dalam Al-Quran bab kepimpinan jelas, dalam hadis Nabi, dan contoh tauladan pada batang tubuh Nabi, kan? Nabi itu contoh tauladan. Firman Allah macam mana? Qudwatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Saya tak ingat perkataan awal. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh tauladan yang terbaik. Nabi bukan hanya contoh suami terbaik, bukan hanya contoh sebaik-baik Nabi, bukan hanya contoh sahabat yang baik kepada sahabat. Nabi juga adalah contoh pemimpin yang terbaik. Nabi membentuk khalifah, sistem pemerintahan Islam pertama di dunia, iaitu kota Madinah. Dan hasil daripada pemerintah yang sangat hebat dibentuk oleh Nabi, maka membentuk pemimpin-pemimpin yang hebat. Sebab itu bukan ulama saja pewaris Nabi, para pemimpin yang beriman yang soleh juga adalah pewaris Nabi. Dan ulama yang hebat, khalifah-khalifah ni, dia tidak pernah tunduk kepada kaum musyrikin. Tetapi kaum musyrikin, al-kafirunlah tunduk kepada dia. Faham ya? Pemimpin, ciri-ciri kepimpinan yang Nabi wariskan adalah pemimpin itu dia ada hibah, dia ada kekuatan yang mana al-kafirun, para musyrik, hormat dan segan dan tunduk kepadanya. Bukan dia tunduk kepada al-kafirun. Kerana tidak ada yang lebih tinggi melainkan kalimah la ilaha illallah adalah yang paling tinggi. Syariat Allah, syariat Islam adalah untuk semua, memberi keamanan dan kebaikan untuk seluruh. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bermaksud, laqad kana lakum, maka sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik daripada semua segi bagi siapa yang mengharapkan pertemuan yang indah dengan Allah yang dan hari akhirat, dan orang yang mengingati Allah sebanyaknya. Jadi, jangan halang kalau siapa-siapa nak bercakap tentang politik, kepimpinan, begini-begini. Bukannya sebab ada orang kata ustazah nak cakap pasal politik, ustazah masuk politik lah, baru tahu nak bercakap. Baru layak. Jangan begitu tuan-tuan sekalian. Mana boleh? Subhanallah. Bila kita bicarakan tentang bab politik, bab kepimpinan, kita sedang bicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi tunjuk contoh sebagai pemimpin, bagaimana Nabi tinggalkan legasi kepimpinan, bagaimana pemimpin Islam, sistem khalifah sangat tegas mempertahankan syariat, sehinggalah akhirnya yang bukan Islam tunduk, dan akhirnya mereka baru nampak betapa besarnya rahmat yang ada dalam Islam walaupun untuk dia bukan Islam. Barakallahu fikum. Jadi, okey, sekarang sahabat-sahabat, saya tunjuk contoh ni dululah. Contoh kalau awak tukar ke sana saja. Kita buat kat sini saja. Dah ada kerusi tu. Panaslah pula Dik. Okey. Baik. Saya nak yang apa jawapan tadi tu? Kerusi tu. Pertama, kalau kita solat jamaah, macam mana kerusi? Ada satu kerusi. So kerusi berada di mana? Ya, betul. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Sekarang saya ni dah kamu dah tukar? Kamu dah tukar? Tak, belum lagi. Okey. Kamu tunjuk banyak sangat. Kamu tunjuk area sini ya. Subhanallah. Tunjuk area mana? Sini. Area depan. Mana tu? Panggil dia kan? Sekejap, panggil Nak panggil ke? Panggil. Susun juga. Kita kasi sampai dalam sini. Pura-pura je. Alas dia.
apa, sejadah tu tak apa. Alhamdulillah sahabat-sahabat, ini ada ruang pejabat baru yang baru saja masuk semalam. Ni adalah bilik pejabat baru. Allah berikan. Jangan nampakkan, apa tu nama? Jangan nampakkan. Tak apa, kita perempuan saja pun okey. Dik, kena tinggikan kau. Kalau longgar kat sini. Okay. Baik. Sahabat, sekarang ni contoh contoh memang. Bila solat berjemaah, ni kerusi. Bila solat jemaah kerusi, buat lari kerusi tu. Okey. Bila solat jemaah, bukan bawa lari. Kedudukannya adalah sama. Kedudukan kerusi ni dia sama dengan jemaah. Sini Fatin. Awak berdiri tepi sini. Fatin ni ketua PA ya. PA alhamdulillah ada 3 orang. Macam mana ni? Tak dengar suara ni? Okey, tak apa. Ginilah, kamu buka je. Tapi nanti tak sama. Okay, baik. Kamu tolong pegang. Kita buka ni. It's okay. Kamu tolong pegang. Baik. Bila berdiri, awak berdiri macam nak solat. So, kedudukannya sama macam ni. Faham ya? Belakang kerusi ni, dia sama dengan jemaah tepi ni. Lepas tu dia akan tanya, tapi Ustazah, saya berdiri boleh. Cuma masa sujud je saya tak boleh. So, ketika berdiri, orang yang berdiri tu dia akan jadi macam ni. Dia jadi lebih daripada orang, daripada soft. Faham ya? Maka tidak mengapa, dan itulah kaedah dan caranya. Faham sekiranya kita buat belakang, dia tak sedar hati, dia buat belakang kursi. Nampak dia buat belakang kursi kat belakang. Ini ramai yang buat kursi kat belakang. Apa berlaku? Kursi dia ni, dia telah menghalang orang yang solat di belakang. Mulalah orang tu sujud, kepala masuk bawah kerusi satu. Dan kemungkinan memang dia ambil bahagian sujud, bahagian kepala, bahagian anggota sujud yang wajib tu. Dan bila dia tak boleh nak sujud, ataupun bila dia dah tak boleh berdiri, waktu rukun yang dia tidak boleh nak berdiri, dia pun duduk. Jadi sekarang sebenarnya berdiri bagi orang yang duduk adalah bahagian belakang ni. Faham tak? Ini nampak duduk. Tetapi bagi orang yang tak mampu nak duduk, tak mampu nak berdiri, bahagian ini kan awak berdiri, bahagian belakang awak sini kan? Betul. So bahagian belakang orang yang tak mampu nak berdiri, kalau duduk kursi macam ni, dia juga tidak sama dengan soft. Jadi kaedah yang lebih tepat adalah, ia bukan pasal sah tak sah semayang ni. Ustazah, sama ni saya buat ke belakang, tak sah ke? Sah. Ini bukan soal sah ke tak sah ni. Solat tetap sah. Soft ni kalau tak sama pun tetap sah. Kalau semayang kat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi lagilah tak boleh nak sama. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi boleh, Masjidil Haram agak sukar. Sah ni tak sama bengkang-bengkok dari segi solat sah. Dari segi cuma ini adalah dari sudut mana lebih tepat. Dan bahkan kalau ke depan ke belakang pun soft untuk jemaah tu tidak putus. Faham tak putus. Tapi kaedah yang lebih tepat dan lebih betul adalah, kalau siapa yang solat duduk atas kerusi ni, tempat belakang ni dia sama dengan tempat ni. Okey, baik. Jadi sekarang saya nak tunjuk contoh solat atas kerusi. Saya tak apa. Terima kasih ya. Cuma awak kena ni. Awak kena Boleh. awak duduk sebelah sini kot. Sebelah sini. Baik. Sekarang solat seorang-seorang atas kerusi kan? Kita pun solat. Allahu Akbar. Pertama, kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Ada orang daripada awal dia tak mampu berdiri. Memang lutut dia apa semua dia tak boleh berdiri. Mungkin dia lumpuh separuh badan. So dia memang duduk daripada awal. Jadi berdirinya bermula pada duduk. Tapi ada orang yang mana dia boleh berdiri. Dia yang tak boleh, rukuk pun dia boleh. Yang dia tak boleh adalah sujud saja. Jadi dia wajib berdiri dan dia wajib rukuk dengan sempurna. Sebab itu semua rukun.
Kalau yang dia tak mampu hanya duduk, turun ke bawah dia tak boleh, maka dia wajib tuan-tuan sekalian untuk berdiri dan rukuk dengan sempurna. So, kaedahnya adalah, ya, saya kena tunjuk daripada depan. Kaedahnya adalah masa dia angkat takbir, Allahu Akbar. Kita dah bincangkan kan semalam, dah tunjuk dah semua. Okey, lepas tu dia pun baca apa? Lepas tu dia rukuk macam biasa. Lepas dah rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan dia memang tak boleh duduk. Kalau duduk tak boleh bangun. Dan nak duduk pun dia tak boleh lipat. Maksudnya kesebenarnya dia tak boleh duduk. Dia tak pernah lipat. Memang dibuktikan, disahkan oleh doktor dan sebagainya. Maka ketika itu dia pun duduk. Masa nak sujud dia duduk. Lepas tu dia pun buat pergerakan sebagai ganti sujud. Ataupun pergerakan itu dia niatkan sujud. Dia mesti niat sujud. Bukan pergerakan saja. Dia pun buat Allahu Akbar. Lepas tu duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajubuni warfa'ni wazuqni wadini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Berdiri balik. Okey, rukuk balik semua. Tapi sekiranya daripada awal dia memang tak boleh duduk. Tak boleh bangun, tak boleh berdiri. Lumpuh separuh badan. Atas tapi boleh duduk. Dan dia duduk center. Hadap kiblat. Allahu Akbar. Fatihah apa semua. Lepas tu dia rukuk dengan tunduk, niat rukuk dan tunduk sedikit. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Zikir tu boleh 5 kali, 10 kali pun boleh. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lepas tu sujud dia kena tunduk lebih rendah daripada rukuk. Allahu Akbar. Lepas tu duduk antara dua sujud, tegak macam berdiri. Allahu Akbar, Rabbi fili warhamni wajubuni warfa'ni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Okey. Jelas ya? Tahiyat. Ustazah, tahiyat macam mana? Sampai tahiyat awal kan? Kalau berdiri Allahu Akbar, tahiyat. Cuma jarilah yang jadi perbezaan sedang tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu selesai. Kemudian Allahu Akbar, berdiri. Tahiyat akhir kita bolehlah buat macam ni. Lepas tu kepala macam cara bagaimana kaedah solat tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jelas ya? So, antara Ustazah, saya boleh duduk atas lantai. Jadi, mana lebih afdal untuk saya duduk atas kursi ke atas lantai? Bila bertembung, lebih utama duduk di atas lantai. Ya, duduk atas lantai. Ada orang, dia, Ustazah, rakaat pertama saya boleh berdiri. Rakaat kedua saya tak boleh berdiri. Rakaat pertama dia gagah lagi. Lepas tu dia boleh rasa lutut dia dah tak kuat. Jadi boleh campur-campur. Boleh jadi macam ni. Dia tengah baca Al-Fatihah. Lepas tu baru dia rasa. Dia rasa tadi boleh. Dia nak cuba juga berdiri. Rukun berdiri. Tiba-tiba tengah-tengah baca Al-Fatihah, dia rasa macam tak kuat. Dia boleh je duduk. Maksudnya, mungkin rakaat pertama, dia boleh berdiri. Rakaat kedua, dia duduk. Masa baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga, dia rasa macam boleh berdiri. Dia berdiri balik. Boleh. Maksudnya, berdiri ni kena cuba sedaya upaya. Semampu yang boleh. Tak mampu, baru duduk. Subhanallah. Dan solat itu sempurna walaupun duduk di atas kerusi. Sebab dengan kata Ustazah, duduk atas kerusi tak wujud. Zaman Nabi memang tak ada duduk atas kerusi. Kalau siapa yang tak mampu berdiri, dia duduk di lantai. Tapi duduk di atas kerusi juga diterima. Tidak ada khilaf lah tu. Maksudnya diterima. Janganlah rasa ragu-ragu, boleh je duduk di atas kerusi. Subhanallah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung bab solat sakit. Sebab kita belum tunjuk
Solat terlentang macam mana, solat duduk kat bawah macam mana, solat berlunjur kaki macam mana, dan solat atas katil macam mana. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Petang ni saya akan bertolak balik Terengganu sebab saya belum tukar lagi tempat mengundi. Adik-adik beradik saya yang duduk Kedah, duduk KL sebab suaminya Kedah, suaminya Selangor. Jadi diorang mustahil untuk diorang pun pindah tempat mengundi. Ada Selangor, ada Kedah. Adik-adik saya 10 orang, 10 semua dah boleh mengundi. Saya tetap mengekalkan tempat mengundi di kampung. Sebab kami dua-dua orang Terengganu. Saya orang Kuala Terengganu, Kampung Batu Enam. Setelah saya cabut undi, tak, saya pangkar, saya mengundi. Cabut undi tu kalau tak apalah. Lepas tu macam saya pula calon kau cabut undi kan. Jadi lepas tu kami akan bertolak ke Besut, kampung suami saya Besut. Jadi dia pula pergi mengundi kat Besut. So kami ada di Terengganu hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Ahad. Cara ibu mengandung, sahabat-sahabat, ibu mengandung ni, tuan-puan sekalian, kena kalau saya dapat solat sempurna berdiri, rukuk, sujud sampai terakhir, sampai last sekali, sampai sebelum bersalin. Alhamdulillah. Sebab baby saya semua kecil. Baby saya tak ada yang lebih daripada, tak pernah capai 3, tak pernah. Ada yang 2.4. Oh faham? 2.6, paling besar 2.7. Saya sebelum mengandung berat saya 53 dan berat paling berat kalau saya mengandung 9 bulan 57. Maksudnya saya tak akan kalau saya mengandung macam tu, saya tak akan naik, saya akan mengurus. Lepas tu yang membesar tu baby je. Sebab itu kalau saya mengandung sampai 9 bulan, esok nak bersalin, ada orang tak perasan saya mengandung. Itu yang saya boleh ceramah, esok nak bersalin, malam tu saya ceramah lagi. Tapi saya ada cabaran saya apa? Kenapa saya kecil, baby kecil dan saya makin menurun? Sebab saya alahan 9 bulan. Saya alahan teruk 3 bulan, 4 bulan. Saya alah tu sampai pingkat masuk hospital, tak boleh makan. Sampai mengangkat-rangkat lah, badan tu tak berdaya, kena masuk air. Dan saya mengalahan tu, saya muntah-muntah tu sampai 9 bulan. Tapi alahan yang teruk 4 bulan terawal. Lepas tu begini. Tapi Alhamdulillah kerana tubuh badan tu tidak membesar sangat, jadi tak ada kesukaran. Sebab itu jangan buat perbandingan. Aku okey je semayang sampai ni, kau ni baru 6 bulan dah mayan duduk. Ada orang bila mengandung, kaki jadi bengkak, macam air. Lepas tu badan dia memang membesar berkali ganda. Dan dia memang tak dapat, bila duduk nak bangun memang tak boleh. Dia cramp. So, wahai ibu-ibu mengandung, solat, pegarkan solat sangat bagus untuk kesihatan. Untuk otot, untuk tubuh badan semua, untuk baby sangat bagus. Semampu boleh berdiri sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna. Kalau sampai peringkat memang tak boleh, kitalah yang tahu bila tahap tak boleh. Maka boleh solat duduk. Esok kita tunjuk solat duduk atas lantai macam mana. Solat atas kursi kita dah tunjuk. Solat atas katil macam mana. Wajib hadap kiblat. Macam mana pun wajib hadap kiblat. Kalau katil tu ada tayar kat hospital, pusing sikit supaya hadap kiblat. Okey. Bab solat bagi orang nak bersalin. Sampai saat akhir sebelum baby keluar, wajib solat. Contoh dah contraction dah ni. Dah 5 cm. Ya Allah. Allahu Akbar. Oh, sakit dah ni. Oh, laku 6 cari. Yelah, 7 kali bersalin ya. Saya 7 anak, 9 kali mengandung. Jadi, ada ramai wanita, padahalnya tak masuk labor room lagi. Dia tengah mula sakit. Sebab sakit contraction ni, dia ada 5 minit sekali. Wajib solat lagi. Walaupun dah keluar darah ketika itu. Disebutkan darah ketika itu bukan darah kotor. Darah nifas hanya keluar bersama baby dan bila keluar besar. Dia ada keluar darah sikit-sikit bersama dengan itu darah luka lah. Tapi darah nifas, darah wiladah bermaksud darah yang keluar bersama baby. Darah nifas adalah selepas baby keluar, itu baru darah nifas.
Sebab itu ada perbahasan ulama berkenaan dengan lendir dan darah yang keluar sebelum baby keluar. Maka pendapat yang lebih kuat, lebih tenang adalah masih wajib solat. Jadi samalah saya masa berhenti contraction tu ambil wuduk. Lepas contraction datang, sabar dulu. Dah berhenti contraction sekejap, dia berhenti sekejap je. Lepas tu pakai telekong. Lepas tu okey, sambung balik contraction datang. Menggelupur. Saya tak pernah ambil epidural. Saya tak tahu orang bersalin epidural memang tenang, relax. Sampai tahap dah 10 cm, doktor suruh push. Dia hilang rasa sakit tu, dia hilang. Jadi tuan-puan sekalian, saya tak berani. Padahal doktor kata, Ustazah cubalah sekali ambil epidural. Cubalah menikmati bersalin tanpa sakit. Macam tu kan. Boleh je ambil epidural tu, tak ada masalah. Jadi tuan-puan sekalian, tapi bila tak ambil ni, kita kena ni. Lepas tu bila solat, antara sakit contraction dengan contraction, macam mana tu nak solat? Solatlah sesimpel-simple yang boleh. Allahu Akbar, Al-Fatihah je. Lepas tu rukuk, masa rukuk sekali je, Subhana Rabbiyal A'la. Ataupun Subhanallah je. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Azim je. Sami Allah liman hamidah. Masa sujud pun, Subhana. Kalau waktu yang sangat suntuk, sebenarnya kita boleh gantikan dengan Subhanallah pun. Duduk antara sujud, Rabbi fili tu rasa panjang, Subhanallah. Lepas tu, sebab duduk atas sujud tu memanglah rukun wajib, tapi bacaan tu sunat. Bacaan ketika duduk atas sujud tu sunat ayat, bukan sunat ayat, bukan rukun. Tapi duduk antara dua sujud tu wajib. Tapi dalam keadaan sakit, menahan sakit sangat dah ni, tiba-tiba tengah solat contraction datang, masa duduk atas dua sujud tu pun kita boleh Subhanallah. Lepas tu sujud, Subhanallah. Allahu Akbar, Al-Fatihah wajib. Kena baca sempurna. Lepas tu rukuk, yang lain semua ganti. At-tahiyat wajib baca penuh. Tak boleh ganti. Duduk tahiyat, Subhanallah, Assalamualaikum dah. Tak boleh. Sebab at-tahiyat itu ada 3 rukun. Duduk tahiyat wajib, bacaan tahiyat wajib, rukun, selawat dan tahiyat rukun. Jadi, lepas tu bagi salam, rukun. Jadi, ini bukan untuk orang sakit je. Untuk orang musafir, waktu suntuk, orang yang bekerja, majikan bagi 2 minit je solat. So, memang boleh pun. Zuhur, siap 2 minit. Ini dalam suntuk waktu. Terpaskan jangan, macam tu boleh. Dia dalam keadaan tak gesa, tak ada apa-apa pun, dia semayang macam tu. Tak boleh lah. Bagi yang ada cukup waktu, nanti bimbang solat tak sah sebab tak ada tomak ninah. Pasal tomak ninah, mazhab Syafi'i tomak ninah itu rukun. Tapi ada mazhab mengatakan tomak ninah bukan rukun. Sebab itu dalam situasi yang sukar, tengah contraction bersalin ni, contraction nak menunggu beranak ni, bukannya sakit biasa-biasa, memulas macam siap-siap perut. Tapi kita berusaha juga solat, maka kita solatlah Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Tapi tahiyat kena sempurna. Sebab itu pengalaman saya masa contraction tu, ada yang datang masa tahiyat sampai kita berhenti tak nak baca. Tahan. Masa tu kan Allah. Tak apa. Contraction tiba-tiba datang. Allah. Lepas dah contraction tu pergi sekejap, masa tu baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Allahu Akbar. Perjuangan solat saat-saat sakit ni memang tak kira lah sakit nak beranak ke, sakit pening kepala ke, sakit apa. Kadang sakit perut datang memulas. Saya macam 2 hari lepas sakit peranakan, macam jatuh. Bila peranakan jatuh, saya perasan. Saya kadang nak angkat barang, tapi saya tahu saya sensitif. Sebab rahim saya dah bocor, rahim saya dah banyak kali jatuh, uri dah banyak kali lekat. So, saya mudah sangat rahim jatuh. Tapi macam itulah saja, nak nunjuk rajin. Nak buktikan kita ni rajin. Jadi bila angkat-angkat barang berat tu, saya nak angkat juga. Sebenarnya memang saya tak boleh. Sensitif sangat. Walaupun saya urut angkat rahim apa semua masih ni. Jadi masa tu 2 hari lepas saya angkat berat. Adalah saya angkat apa, tak adalah berat sangat. Tapi bila rahim jatuh, tahu apa berlaku? Nak pijak kaki pun sakit tau. Kaki tu bila kita berpijak, dia terus tangkap sini. Dan dia punya sakit rahim ni, dia pergi ke belakang tau. Lepas tu jalan tu macam, aduh sakit. Dia terus pergi sini. Duduk pun sakit. Lepas tu saya terlentang pun sakit. Ya Allah, terlentang pun sakit. Dia jadi semua sakit. Masa tu saya balik petang. Maksudnya saya balik petang lambat tu, pukul 7 tu, dari Jabat. Padahal nahan sakit tu. Lepas tu balik, saya bertemu Husna hantar anak saya.
Saya pun kononnya pada tahan sakit tu, borak lah dengan dia. Tiba-tiba rasa macam nak tumbang tau. Saya pun pegang. Kenapa Ustazah? Tak apa, rasa nak tumbang. Sebab itu wanita, subhanallah, kita ada rahim. Kita tahu, sayanglah diri kita. Betul lah kita ni gaji nak angkat tu, nak dekor tu, nak ubah suai sofa lah apalah. Tapi kita tahu badan kita ada benda yang kita tak boleh buat. Jadi sebab itu kadang saya tu serang, mak ayah saya tak boleh angkat berat. Saya tak boleh angkat. Sebab saya memang isunya antaranya rahim tu tak kuat lah. Walaupun Fatimah tu dah 4 tahun. Kalau kasar-kasar sikit dia masih ada kesan. Terima kasih semua. Mohon maaf. Tapi saya nak cerita. Masa saya solat maghrib tu, saya solat simple macam tu lah. Saya tetap berdiri, tetap sujud. Tapi nak turun sujud tu, padahal saya boleh pilih untuk duduk atas kerusi. Bila turun tu kan, bila nak bangun balik dalam keadaan sakit tu. Dan saya boleh je solat duduk atas kerusi ketika itu. Walaupun yelah sihat, tapi tiba-tiba sakit tu datang kan. Boleh solat atas kerusi. Tapi kalau nak paksa juga, saya akan memilih solat yang paling simple. Itulah baca Al-Fatihah saja, bila sujud tu saja, bila rukuk. Simple saja. Sebab kita dalam keadaan menahan sakit. Sebab kadang-kadang kita rasa macam sayangnya dahi ni tak cecah tempat sujud. Bila duduk atas kerusi, yang paling rasa macam feeling tu masa sujud tu. Walaupun masa bangun tu sakit. Dia isu otot lah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. Selamat mengundi. Selamat mengundi semua. Undilah saya. 1.2 juta likes di TikTok. Tania. Star 12,000. Tak, star 8,000 star. Terima kasih. Dan semua gabung semua ni berapa? Lebih kurang 10k lagi Wallahualam. Tapi tadi dah 1,000. Ini campur dua. Berapa ni sekarang? Dalam 7. Campur semua. Sebab dah lambat sangat dah ni. Dah pukul 9 lebih. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asrinal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kejap-kejap dik. Semalam kan kita cakap, awak kemas sikit je. Alhamdulillah, kan semalam masa nak tutup kita kata semalam kami akan buat majlis doa selamat untuk pejabat baru. Lepas tu kami akan kongsikan suasana pejabat baru. Staf kita bertambah dari 200. Lepas tu kita perlu tambahan pejabat baru. Jadi saya berpindah ke bilik yang lebih luas. Dan insya-Allah akan dimanfaatkan untuk gerak kerja dakwah yang lebih berkesan, lebih menarik, tertarik. Masya-Allah. Macam sekarang hari ni hari first kita buat live di bilik saya, di bilik pejabat saya. Jadi kita memang buat suasana tu supaya indah, cantik, terus kita buat sehabis baik supaya banyak tempat kita boleh, banyak angle yang kita boleh buat live. Buat rakaman pendek, jawab-jawab soalan macam tu kan. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, ini Dek, ini okey. Ini beg ni ada orang bagi hadiah tau. Putih melepak tapi dah lama. Cantik ke? Cantik lagi. Macam estetik. Yelah, jarang kan. Dek, satu ni. Ustazah kan sampai yelah handbag kalau orang bagi alhamdulillah, orang ada, memang ramai juga orang hadiahkan handbag. Tapi saya kan sekarang ni Ustazah dah tua kot. Handbag yang nampak signature handbag tu Ustazah bagi-bagi hadiah pada orang. Macam ni kan kosong. Awak kan macam tak perasan. Awak tak tahu je nama apa kan? Dia plain je kan. Orang tua dia suka plain-plain macam ni. Bila dah tua ni dia macam ni lah. Tapi ni hadiah, ni handbag ni memang hadiah orang, saya pun tak ingat siapa. Tapi sebenarnya ni handbag ni coach. Jadi sebab tu bukan nak bangga coach ke apa, nak bagi tahu. Kan coach kan dia ada yang signature dia tu nampak sangat tu kan. Jadi
Ada juga orang bagi yang macam tu. Jadi siapa yang nampak, kenapa saya tak pakai handbag saya bagi. Saya dah sampai umur-umur ni macam ni, bila pakai tu tak nak nampak jenama tu. Dulu suka lagi. Sebenarnya tak kisah pun kalau nampak jenama. Okey je. Okey. Tapi saya cakap saya lah dah tua-tua ni. Okey, tuan-puan sekalian, alhamdulillah inilah sikit suasana, tapi sebab kursi ni tim duduk tadi. Saya nak jalan keluar tau. Okey. Minta ni. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, bila ini juga satu angle. Alhamdulillah, saya pun tak rasmi lagi ni. Cuma baru susun-susun barang. Semalam baru kita ni. Jadi insya-Allah moga-moga lebih bersemangat lah. Kita di sini menguruskan, sebenarnya ini adalah syarikat Hijrah Group Sendian Berhad, dan Hijrah Group Sendian Berhad ni terdapat 13 anak syarikat di bawahnya. Siapa yang selalu follow tahulah macam mana situasi. So background belakang ni pun saya sebenarnya kalau frame tu saya pilih sendiri. Cantik tak? Kamu kena respon. Cantik. Simple dan cantik. Simple dan cantik. Masya Allah. Kamu ke belakang sikit. Gitu. Simple dan cantik. Alhamdulillah. Lepas tu tadi tu kan background ni bila kita buat praktikal tu pun nampak nice kan. Satu lagi frame ni, saya nak nampak feminin sikit lah. Ada purple sikit kan, purple pink putih. Jadi ini juga salah satu angle untuk live gitu. Mungkin ada topik kewanitaan ke, angle-angle tu berubah. Tadi tu saya ni, ini bonsai apa nama, bonsai plastik ya. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah sofa ni sofa deluxe. Deluxe ni adalah jenama perabot di bawah saya sendiri. Diasaskan oleh saya, founder Deluxe. Anda boleh cari Deluxe, THELUXE, Deluxe. Chesterfield. Dan anda boleh pilih warna, boleh pilih design. Ini salah satu. Kalau anda perasan design ni, dia bentuk tengah, dia macam love tau. Nampak tak? Ini di antara signature kita, keunikan. Ni, awak boleh buat daripada tepi. Awak tengok daripada tepi. Boleh nampak? Subhanallah. Cantik kan warna dia? Warna apa kita panggil, biru apa? Tak tahulah. Warna pastel. Okey. Ini lepas tu anda boleh pilih jenis kain, warna kain, design. Macam ni, ada orang nak kosong tempat duduk. Dia tak nak ada, cuba tengok diamond ni. Tapi kita buat diamond ni tempat duduk. Okey. Ini juga samalah wheelchair ni yang saya duduk tadi. Wheelchair ni juga adalah daripada jenama Deluxe. Kita memang kita memang set up Deluxe ni daripada kosong. Cari tapak kilang, jumpa kilang, renovate sikit kilang tu sesuai nak buat kilang perabot, sampai pekerja foreigner apa semua tu, sampailah beli alat-alat mesin-mesin, raw material, dan saya turut serta daripada awal kosong sampailah sekarang. Sebab nak jaga kualiti. Kita sebenarnya kilang Deluxe ini dirasmikan bulan 12 tahun lepas. Jadi lebih kurang dalam 9 bulan lah. Jadi alhamdulillah, nampak ni kan unik kan? Tapi dia macam mana ya? Curve tu, nak kata curve, dia sebenarnya macam bentuk love gitu. Okey, jadi alhamdulillah itulah suasananya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini encik suami. Ini bilik encik suami. Masya Allah. Sebab lelaki kena maskulin. Jadi hiasan-hiasan pun antaranya sentuhan saya sendiri bersama dengan ada juga sentuhan mami. Ini pun sama. Sebab lelaki kan maskulin. Apa tu nama? Kita cari frame yang kebiruan lah. Frame-frame ni saya pergi beli, ada satu tempat ni dia semua dia nak apa tu, kita panggil apa, dia nak tu istilahnya, dia nak clearance. Semua separuh harga. Ya Allah, memang alhamdulillah. Saya tak naklah sebut nama tempat apa, nanti kan ya. Jadi tuan-puan boleh tengok, awak ke belakang sana sikit, awak sana. Ini juga design dari, ini semua sofa perabot kita daripada kilang kita sendiri. Awak kena duduk situ sikit, nampak? Okey, jadi ini salah satu design yang paling ramai gemar, disukai ramai. Jadi kalau tuan-puan tengok, tempat duduk kosong. Macam tadi tu kan tempat duduk saya tu dia buat lubang. Maksudnya dia letak diamond. Yang ni kosong.
Sebenarnya kalau nak mudah jaga yang kosong ni lah. Kita guna kualiti yang high quality sponge, high density sponge. Itu adalah sponge yang kalau kita buat tilam tu, orang yang Atlant tilam yang mana orang tidur sebelah, lepas tu ada melompat sebelah, lepas tu letak air dalam gelas tak terbalik tu. Itulah jenis sponge kita guna. Sebab itu kita berani bagi warranty selama 5 tahun. Kerangka adalah kayu meranti merah, antara high quality kayu untuk sofa Chesterfield, jenis sofa. So kemasan semua anda boleh tengok. Saya sangat cerewet, memang nak capai standard. Cek belakang ni. Dari segi bulat ni memang kena sama. Okey, kalau tengok wheelchair ni, sahabat-sahabat, adalah share tak? Deluxe share tak? Maklumat, nombor telefon ke apa kalau siapa yang nak buat tempat. Dan kita memang sentiasa bagi harga yang special dan istimewa. Macam yang bilik saya tadi, dia kecil sikit wheelchair. Tapi saya duduk sini nampak sikit. Wheelchair ni besar sikit. Wheelchair ni dia ada berapa saiz? 3-4 saiz. So yang ini memang high back, tinggi dan ia lebih besar. Masya Allah. Last, nak bawa tunjuk ni. Apa ni? Sebab apa kita buat ni? Saya terus semua design. Saya kata bilik encik suami pun akan dijadikan tempat live. So background ni kan Islamic calligraphy. Lepas tu apa nama? Ada tempat duduk. Semua saya cakap jadikan setiap sudut adalah ruang untuk untuk buat gerak kerja dakwah live. Okey. Jadi yang istimewanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bilik mesyuarat kita. Subhanallah. Kita ada satu bilik mesyuarat kecil, boleh muat dalam 10 orang. Lepas tu alhamdulillah bila siap bilik mesyuarat besar. Sebelum ni kalau kita nak meeting dengan tim kita, staff kita dan 200 orang, biasa dekat dewan. Kalau nak meeting dengan 30 orang dah tak muat, kena guna dewan. Jadi alhamdulillah bila ruang ini, pejabat ni sebelah je dengan pejabat lama. Jadi alhamdulillah kita dapat buat bilik mesyuarat yang lebih besar. Okey, nak tengok macam mana bilik mesyuarat kita? Kita bila kita buat kerja dakwah, kerja agama Allah, kita buat perniagaan untuk gerakkan kerja dakwah, kita kena buat sehabis baik. Ini kena naikkan, maksudnya kehebatan tu, kena rasa tu. Sebab apa? Kita soalannya orang-orang berniaga saja, orang tertentu saja, gini-gini. Soalannya membazir. Tetapi sebenarnya bila kita buat sehabis baik, ia membantu menaikkan suasana, semangat, inspirasi. Mempengaruhi. Begitulah. Mungkin bagi setengah orang tak penting, tetapi perasaan tu, perasaan ataupun image tu sangat penting. Subhanallah. Okey. Ini bukannya setahun dua, setelah 4 tahun atau sekian kita berniaga, kita itu, kita ini, buat ni. Jadi berdikit-dikit, bukan secara drastik. Okey. Alhamdulillah. Sila. Masya Allah. Assalamualaikum. Duduk situ dulu, jangan gerak lagi. Tak apalah adik, kamu berdua. Okey, kita tengok. Masya Allah. Dan bilik mesyuarat ni baru saja dirasmikan semalam. Kita buat kumpul semua staff, baca yasin, baca doa selamat apa semua. Dan kita boleh lihat suasananya. Dah semalam ada 2 meeting dah. Yang pertama Ustaz Aidenin, tarbiyah sentap, memang dah lama deal dia semalam. Lepas tu petang daripada Singapura, pagi ni ada mesyuarat. Maksudnya memang bila mesyuarat utama kita siap, memang akan aktif lah, akan dimanfaatkan. So ada orang semalam tetamu datang iaitu Ustazah macam hotel. You tengok suasana. Gitulah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kerusi ni kita bukan merah. Sebab merah ni kan nanti asyik nak marah dalam meeting. Kita akan tukar. Warna kursi kita belum siap. Kursi sebenar untuk bilik mesyuarat baru ni tak siap lagi. Ini kita ambil bilik mesyuarat lama. Jadi begitulah suasananya. Mudah-mudahan usaha ni tak apa. Ini sebenarnya asalnya kalau ada pendrive apa nak tengok sebenarnya kat sini. Cuma TV tu belum pasang. Sebab itu kita masih lagi manual guna layar tu. Tapi ini memang permintaan saya buat macam ni. Saya nak hidden.
saya nak guna, memang akan ada TV besar sini, layar besar ikut saiz ni. So kalau ada PowerPoint ke apa memang akan guna kat sini. Lepas tu kalau tuan-puan tengok, yang dihias ni adalah, cuba tengok. Ini ada produk-produk kita. Air mineral, ma'un air. Ini memang display produk-produk. Ini buku tulisan saya, Ustazah Asma, Sahabat Dunia Akhirat, 6 surah pilihan. Ini buku, kamu duduk sini dik. Kat sini. Ini buku hijrahku. Ini adalah buku terbitan oleh bukan terbitan kami. Maksudnya buku yang ditulis oleh saya. Ada yang gabung. Ini buku hijrahku. 4 buku ni, Kembara Menuju Allah. Siapa yang dah ada buku ni? Gitu-gitu. Lepas tu handbag ni. Handbag keluaran Ustazah Asma Harun. Ini percubaan pertama kita. Kita dah dapat pelbagai feedback juga. InsyaAllah kita akan keluarkan handbag yang kedua, yang lebih casual. Sini sikit ni. Yang lebih casual, yang mana ini kan macam lebih kepada bergaya-gaya lah. Kita bukannya, sebenarnya handbag ni, dia bukan satu tali, dia ada 3 tali. Ada boleh sling, ada yang tali tu gabung antara apa ni, ada 3 warna. Ini handbag keluaran kita. Kita keluarkan dalam awal tahun ke tahun lepas Okey, lepas tu Cinta Syurga, wangian, air freshener dengan wangian ni. Ini pun juga buku kita, Ada Syurga di Rumahmu, Mukhtasar Asmaul Husna, Keluarga Bahagia. Jadi kita tengah run untuk Mukhtasar Asmaul Husna tu. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Dan selamat balik, selamat mengundi. Sebenarnya pokok ni bukan kat sini, nanti saya ambil pokok ni pada rumah. Gabung-gabung. Sebenarnya kita pecahkan dinding bergabung dengan office sama. Ni office sama. Assalamualaikum semua. Minta maaf. Tetamu kita nak meeting dah sampai. Kita pula tak habis lagi. Subhanallah. Sebab tak apa, duduk. Duduk, bangun, duduk, bangun. Masya Allah. Duduklah, nak tunjuk contoh sofa. Ini tadi tu kan, tak apa, dalam bilik tadi sofa yang sama 3 seater tadi. Yang ini contoh 2 seater. Masya Allah. Ini pejabat lama, nak kata lama, betul lah. Ini pejabat ni dah usia masuk 4 tahun dah. 4 tahun. Okay, lama lah juga kan. Okey, ini yang lama, yang asal. Lepas tu kita dapat sebelah ni baru dapat kosong. Maksudnya penyewa semua ni kosong. Kita sewa semua, bangunan tak ada lagi kita beli, semua sewa. Tak mampu lagi beli. Nanti insya-Allah Pakar Syarikat akan bantu kita. Ini adalah Pakar HR. Itu namanya, nama apa? Syarikat Nama syarikat. Perkenalkan sikit. Allahu Akbar. Tak apa, saya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih follower Ustazah. Saya Tony Syam Wahab daripada Pakar HR, dan ada wife saya sebenarnya, Puan Salwa Azlan. Bagaimana, Puan? Dia ada urusan Ada urusan dengan Mr. Tan. Okey. Terima kasih, Kami mengambil servis Pakar HR dalam menguruskan pengurusan pejabat. Sebab kita ada banyak anak syarikat, kita begitu begini. Jadi hari tu kita buat program, semua tim-tim, maksudnya bahagian management, leader-leader, macam kita buat, bukanlah ala-ala team building, tapi lebih kepada untuk menambah baik pengurusan syarikat. Jadi kami ni memang mengguna pakai khidmat pakar-pakar, sebab kita tak boleh menguruskan syarikat ni mengikut apa yang kita fikir, apa yang kita rasa. Orang yang berpengalaman seperti Tuan Hisham, Puan Salwa, mereka ni dalam industri, dalam agensi memang sangat powerful dah lah. Pengalaman tu hebat dah dalam syarikat yang besar. Jadi Alhamdulillah, terima kasih semua Encik Suami. Kata-kata akhir kepada pengundi, sebab kita nak balik mengundi dah hari ni. Masya Allah. Sokongan saya. InsyaAllah saya akan memimpin yang baik. Saya akan. Okay. Kalau undi saya akan. Okay, insyaAllah. Ya, Encik. Inilah dia isteri yang tercinta, Puan Salwa. Tadi dah perkenalkan dah sikit tentang Pakar HR. Subhanallah. Jadi Puan Salwa, saya sebenarnya tak pasti tentang background Tuan Hisham. Tapi saya tahu Tuan Hisham juga pakar
HR? Kami Dua-dua lebih kurang kan? tapi Bercinta kami- masa kat universiti. tak boleh tersebut Ustazah. Jangan sebut. Okey, rahsia-rahsia. Degree, master sama. Dalam HR. Sekarang tengah sambung Mereka sedang siapkan PhD dalam bidang HR. Pengalaman puas-puas sebelum ni pernah di Sam Derby. Ya, Sendabi, DRB Highcom, Petronas dan last sekali Lotte. Itu dia sebagai HR syarikat international, multinational, multimillionaire. Jadi insya-Allah dengan bantuan mereka, insya-Allah mereka akan membantu kita juga menjadi syarikat international, multi-millionaire, multi-billionaire insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Subhanallah. Jadi siapa yang nak mencari, nak search maker, boleh cari pasangan suami isteri cute. Cute. Betul. Ustazah pun cute juga. Tak. Kalau cari tak jumpa. Kalau nak cari, kena search nama apa? Pakar HR. Macam tu je. P huruf besar, lepas huruf kecil pakar. Pakar. HR tu besar. Sambung. Sambung dan huruf besar. Cari je pakar HR, tengok. Pastikan wajah dua-dua ni sebab takut ada scammer akan keluar wajah mereka. Ini mereka bukan minta saya ally, ini rezeki lah, berkongsi terus. Okey. Jadi kita berpisah setakat itu. Memang dah lebih sangat 2 jam setengah dah hari ni. Sekian. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Allah.